P sikit, belakang-belakang sikit nanti ada delay hijau. Okay, so good luck. Semua dah masuk Okay, cikgu start Bismillahirrahmanirrahim.
Saya dulu pure science cikgu. Saya tak ambil account. Okey, ada yang dah habis dah tu. Okey, so siapa yang belum habis tu boleh habiskan Kita menanti lagi sebelum korang habiskan tu. Kita guna jurus tembakan tepat cikgu. Okey, so siapa yang dah habis tunggu kawan Ada lagi yang belum habis tu, boleh habiskan. So saya tunggu yang tinggal lagi sikit tu kita habiskan. Ada yang tak start pun. Jik, Jik, Aisyah, Ika. Hamalin Aisyah guna gambar siapa? Cikgu Hakim tengok Korea tak? Coach tengah cakap ke tu? Betul. Korea? Tak. It's okay. Kita dah start buat quiz. So ada yang dah habis. It's okay kalau you tak dapat join buat quiz, tak apalah. So kita tengah tunggu kawan-kawan lain untuk habiskan quiz dia. Okey, tinggal lagi sikit lagi tu. Salman habiskan lagi sikit tu. Sakinah pun tinggal lagi sikit, Nabila pun sikit lagi. Siapa tu? Ha tu pun lagi sikit. Tak apa, kalau banyak salah tak apa. Kan kita belajar. So guys, just nak reveal awal. So kalau korang nak tengok Cikgu Akin share secara live Jumaat ni guys, malam. Korang nak tengok tak macam apa Cikgu Akin akan share masa Jumaat malam nanti? Cikgu Akin nak share pasal apa nanti? Nak share pasal apa Jumaat nanti? Kita Soma mesti tengok tau. Ni kira So, first time ke Jumaat Cikgu Akin? Apa dia? Ni kira first time share secara live ke apa? Ya, betul. First time share live. Share live more to student punya perspektif. Macam mana kita nak score dalam accounts. Ramai cakap subjek accounts ni gila lah, susah lah, tak faham lah. So nanti hari Jumaat nanti kita nak kupas sikit. So macam mana cara, so untuk student SPM lah, untuk SPM dengan form 4, so kita nak kupas sikit macam mana kita nak score, kita nak cemerlang dalam prinsip account. So welcome pada yang baru je join. So tadi kita dah jawab soalan quizzes lebih kurang 18 soalan. So nanti kita akan tengoklah siapa yang skor tertinggi, rendah, yang banyak salah, soalan mana yang korang tak okey, yang mana satu yang korang okey. So that's why kita buat quizzes tu awal, game tu awal. So sekarang kita nak discuss apa yang okey, apa yang tak okey. So yang baru masuk, thank you very much. Mungkin ada yang tak sempat nak jawab tentang soalan-soalan yang ada. So saya minta Cikgu Akin untuk sambung, boleh ke? Kak ada lagi yang tengah jawab? Boleh saya end ke? Boleh. Boleh Okay, saya try end Thank you yang join, nanti kita discuss. Yang salah tak apa, cikgu akan discuss. Okay, saya dah end game. Ada yang masih jawab lagi ke? Saya dah try end game dah ni. Tak apa cikgu, jangan lupa screenshot scoreboard, lepas tu boleh share.
Macam mana saya dah try end game. Nanti dia keluar skor kan? Sekejap. Slow sikit. Okey. So saya kira kalau cikgu tak jumpa, nak carry on kelas okey je. Okay, sekejap. Okay, so review question Betul? Okay, sekejap ya. Okay, nampak tak skor? Nampak tak skor korang? Okay, ada yang tak jawab nampak. kat bawah tu. Tak apa, it's okay. Okay, ramai juga yang betul ni. Gurbir. Okay, saya kena review question. Betul tak, Coach? Betul. Betul? Okay, sekejap. Soalan mana yang paling banyak salah, soalan yang mana yang paling banyak betul. Okay. Okay, so ini soalan pertama. Dia dekat dalam soalan ni ada 18 soalan. Okay, 43% je yang betul. Okay, tak apa. Separuh daripada tu sama ada tak jawab ataupun salah jawab. Okay, so dekat sini dia bagi tahu, dekat skrin nampak kan saya punya tulisan ni kan? Nampak tak? Nampak kan? Okay, so saya akan explain ikut soalan yang akan keluar kejap lagi ni. Okay, dekat sini dia bagi tahu pasangan manakah yang mempunyai baki normal di sebelah kredit menurut persamaan akaun. Ingat tak hari tu kan cikgu ada discuss dengan korang, kalau kita nak ingat persamaan akaun, kalau tak boleh tak tahu apa item dia tu, so ingat dia punya akronim BAT equals to leh. Okay, so apa yang berada di BAT adalah belanja dan aset. Okay, so belanja, aset berada di debit. Okay, yang berada di kredit apa? Leh. So tengok dalam jawapan, pasangan manakah yang berada di leh? Okay, so kita tengok A, kenderaan, aset, akaun belum bayar, liability. So tak match. Okay, modal, pinjaman bank. So pinjaman bank dengan modal adalah bahagian leh. Okay, so kena make sure jangan salah tau. Ini persamaan akaun basic. Okay, and then so next adalah urus niaga manakah yang akan menambahkan jumlah equity pemilik. Okay, ramai jawab yang menerima diskaun daripada pembekal adinda. Okay, betul. Dalam equity pemilik, dia ada modal, dia ada ambilan berserta dengan untung bersih atau rugi bersih. Okay, kalau untuk yang pertama tu, membeli perabot daripada kedai perabot mewah secara kredit, ini akan menambahkan perabot iaitu aset dan juga menambahkan liability. Okay, menambahkan liability di belah kredit. Liability bukan equity pemilik. Okay, lepas tu untuk yang nombor 2 tu, membayar sewa premis dengan tunai. Kalau tunai adalah aset akan berkurang. Manakala dia bayar sewa adalah perbelanjaan. Okay, so kalau perbelanjaan, kita punya untung bersih akan menurun ataupun berkurang. Jadi dekat sini equity pemilik dia tak meningkat. So untuk yang B tu salah. Okay, kalau untuk yang D tu dia kata memberi diskaun. Bila memberi diskaun bermaksud kita akan belanja orang tu. Okay, so bila kita belanja orang tu, kita punya untung bersih akan berkurang. Okay, so menerima diskaun kita punya untung bersih meningkat sebab hasil. Okay, so next. Dekat sini dia bagi tahu pemilik kedai runcit semi telah membawa masuk kenderaan peribadi. Ingat kan hari tu cikgu dah cakap kalau kita nak masuk dalam persamaan akaun tu, kalau kita nak masuk dalam journal arm, kita nak tahu debit dia apa, kredit dia apa, kita tengok balik dekat BAT leh tu. Dekat sini dia bagi tahu pemilik kita adalah pemilik, kita membawa masuk kenderaan. Kenderaan adalah aset. Betul? Okay, so kenderaan adalah aset. Bila kita bawa masuk daripada luar ke dalam perniagaan, so kita punya aset dalam perniagaan akan bertambah. Jadi A ni saya pangkah sebab salah. Lepas tu C pun saya pangkah sebab salah. So dia either B ataupun D sebab aset dia bertambah. Kemudian kita tengoklah siapa punya kenderaan. Kenderaan dia adalah sendiri punya. So kalau sendiri punya bermaksud equity pemilik kita akan bertambah. Okay, so jawapan dia adalah D. Dekat sini pun ada 4 orang salah. Okay. So next.
Okay, so next, kat sini pun ramai salah. Kat sini separuh masalah. Okay, so dekat sini apa soalan tu bagi tahu adalah dia kata maklumat berikut merupakan urus niaga yang diperoleh daripada perniagaan kedai buku Alia. Okey. Dekat sini kenyataan dia cakap membayar hutang. Okey, membayar hutang kepada pembekal buku Suria. Okey. So dekat sini dia ada akaun belum bayar. Dia ada akaun belum bayar. Kita membayar hutang kepada pembekal tu. So, apa jadi dengan hutang kita kepada pembekal tu? So, hutang kita kepada pembekal tu akan berkurang. Okey, so kita tengok balik. Oh, membayar hutang kepada pembekal buku. Sekejap cikgu tengok sekejap. Okey, so dekat sini dia kata membayar hutang kepada pembekal buku bernilai 6,800. Okey, 6,800 dengan menggunakan cek. Okey, soalan macam ni selalu sangat keluar dekat persamaan akaun dan kebanyakannya salah. Kebanyakan student salah dekat sini. Okey, so ni ada trik dia tau. Membayar hutang kepada pembekal buku Suria 6,800 dengan cek. Sebenarnya 6,800 ni adalah milik cek. Okey? Jadi, cek adalah bank. Bank adalah cek. Bila kita bayar hutang dekat orang, kita punya bank akan berkurang. Okey, so kita pun carilah aset. Okey, so aset yang berkurang sebanyak 6,800 adalah A. B salah, C salah, D pun salah. Okey, kenapa cikgu kata A dengan D tu, kenapa D tu salah sedangkan D tu pun berkurang? Betul tak? Tapi dekat sini, perasan tak tadi cikgu cakap, kita nak tahu keyword dia, 6,800 ni adalah milik cek. Bermaksud duit yang keluar daripada bank tu adalah 6,800. Okey, jelas tak? Okey, so dekat sini bank kita akan berkurang sebanyak 6,800. So bila kita bayar hutang dekat pembekal tu, so hutang kita kepada pembekal tu akan berkurang 6,800. Okey, dia dah balance dah ni. Okey, lepas tu dan menerima diskaun. Okey, so dekat sini dia ada hasil. Okey, dia ada hasil untung bersih menerima diskaun sebanyak berapa tu? Okey, so dekat sini dia kata menerima diskaun sebanyak RM200. Okey, so bila kata RM200, awak punya untung bersih akan bertambah RM200 dalam masa yang sama bila awak terima diskaun. So apa jadi dengan hutang awak kepada pembekal itu? Okay, so hutang awak kepada pembekal itu akan berkurang lagi sebanyak 200. Jadi hutang awak kepada pembekal tu sebenarnya dah berkurang sebanyak 7,000. Okay, that's why liability berkurang sebanyak 7,000. Ini trik soalan topik 2. So jangan salah dekat sini lagi Okay, jelas tak? Jangan saya membebel sorang-sorang. Jelas tak saya cakap? Untuk soalan ini, untuk soalan 13. Okay, so next. Catatan kontra. Okay, catatan kontra ni selalu tahu keluar dalam soalan objektif. Okay, catatan kontra ni maksud dia adalah, korang bayangkan macam ni, catatan kontra kalau dalam akaun kita bayangkan ada seorang mak, lepas tu dia ada anak tiri. Dia ada 5 orang mak, maka dia ada 5 orang anak tiri. Anak tiri ni kita bayangkan dia jahat. Okay, so 5 catatan kontra, so boleh take note dalam korang punya notebook. Catatan kontra ada 5 iaitu, kalau jualan, kontra dia adalah pulangan jualan. Kalau belian, pulangan belian. Apa lagi 3? Apa lagi 3? Siapa tahu catatan kontra? Cikgu dah bagi tahu ada 5. Jualan, pulangan jualan. Belian, pulangan belian. Lagi 3 apa? Siapa boleh share? Okay, good. ABT, akaun belum terima. So kontra dia apa? Good. PHR. Lagi 2? Lagi 2? Aset apa? Aset apa? Yes, good. Aset bukan semasa. So aset bukan semasa dengan susuk nilai terkumpul. Ingat tau, susuk nilai terkumpul bukan susuk nilai. Susuk nilai tu adalah belanja susuk nilai. Okay, yang last, yang kelima. Siapa tahu yang kelima? Yang kelima ni dia ada dekat PKK. Siapa lagi satu?
Yes, good. So yang kelima adalah modal. Modal adalah induk dia, mak dia. Dia punya kontra adalah ambilan. Okay. Soalan kontra ni dia kata yang manakah yang akan mengurangkan aset bukan semasa. So dia adalah SMT. Very good. Ramai juga tahu ni catatan kontra. Okay, so dekat sini mostly jawab betul. Kalau jurnal am ada dua, jurnal am dan jurnal khas, begitu juga dengan leja. Leja pun ada dua, leja am dengan leja khas. Dia sama je. Last class kita dah belajar dah perbezaan dia. Okay. Account nominal. Okay. So account nominal ni adalah hasil dan juga belanja. Ingat ni. Account nominal ada dua je dua jenis. So account hasil dan juga belanja. Kalau soalan objektif tanya apakah contoh account nominal? Okay, sebut je apa sahaja account hasil, sebut je apa sahaja account belanja. Okay, so dekat sini B, C, D tu salah sebab dia ada kaitan dengan asset dengan liability. Okay. Okay, cikgu ambil, cikgu pick mana-mana yang ada kaitan dengan account Okay, so dekat sini soalan ini ramai tak betul. Oh, 10 orang betul. Okay, dekat sini dia kata urus niaga berikut diambil daripada perniagaan Suzy. Terima komisen sebanyak RM250 dengan cek. Okay, so sekarang kita nak masuk leja So cikgu buat dua account. Okay, terima komisen dengan cek. Okay, so cek adalah bank. Cek adalah bank. Bila kita terima komisen, so apa jadi dengan duit dalam bank? So duit dalam bank akan bertambah. Bank adalah aset. Kalau aset bertambah duduk belah debit. Okay. So pergi dekat dalam account bank. Duduk belah debit. Kita akan tulis commission. RM250. Okay. Kemudian kenapa kita terima duit tu? Sebab kita terima commission. Commission adalah hasil. So hasil berada di mana? Hasil berada di kredit. Maka saya tulis kat sini commission diterima belah kredit. So, saya tulis bank RM250. Okay. So dekat sinilah kita apply yang Zizo tu. Yang cikgu share teknik Zizo tu. Zizo maksud dia kita akan zigzag dengan original. Dia punya account original. So yang bertambah apa? Bank. So kalau bank bertambah berada di debit. So saya ikut dekat belah debit. Saya tulis commission. Boleh? Okay tak? Okay, so saya proceed Okay, so next adalah okay, ni saya nak share sikit Urus niaga berikut berlaku dalam perniagaan kepunyaan Encik Ahmad. Encik Ahmad mengambil barang niaga. Okay, bila dia ambil barang niaga, tujuan dia adalah untuk kegunaan peribadi. Dekat sini yang korang kena tahu, bila dia ambil barang niaga, jangan sesekali sebut inventory. Salah. Okay? Inventory tu kita hanya kacau dekat persamaan akaun sahaja. Kalau dia ambil barang niaga, tujuan dia untuk apa? Ambilan ke, untuk promosi ke. Bila awak ambil barang niaga, it means you akan tolak daripada akaun belian. Bukan inventory akhir maupun inventory awal. Okay, so student selalu salah kat sini. Sebenarnya jawapan itu salah. So supposed to be kita akan keluarkan daripada akaun belian. So belian adalah belanja. Okay, so cikgu tulis kat sini tau. Okay, belian adalah belanja. Belanja jika berkurang berada di kredit. Maka saya tulis dekat belah kredit 200. Apa tujuan diambil? Oh, ambilan. Maka saya tulis sini ambilan. So saya tulis lagi satu akaun, ambilan. Jika belian berada di kredit, maka ambilan akan berada di debit. Okay, so dekat sini debit ambilan, kredit belian. Boleh? Faham? Ada orang komen ke? Okay, boleh. Thank you. Okay, next. Ada lagi 3 minit lagi. Okay, so yang ni ramai betul. Okay, so yang ini. Okay. Okay, dekat sini dia kata, Pasar Mini Suri membayar hutang kepada syarikat Kumar sebanyak RM600 dengan cek. Ingat tadi cikgu cakap, kalau nak tahu akaun apa, buka bentuk T. Nak tahu dulu kategori apa. Okay, Pasar Mini Suri ni kita tahu. Kita bayar hutang dekat syarikat Kumar. It means Kumar ni adalah pembekal kepada kita. So kalau pembekal mestilah ABB. So cikgu pun tulis ABB, belah kredit adalah plus, belah debit adalah
minus. Okay, kita bayar dengan cek. So cek ni adalah account bank. Okay, bank adalah asset. Okay, so kalau bank adalah asset, debit plus credit minus. Okay, kita bayar. So bila kita bayar, duit kita daripada bank akan berkurang. So kita tulis dekat belah kredit, kita bayar ABB 600. Kemudian kalau debit, kalau bank tu berada di kredit, so dia akan jadi debit ABB. Okay, so dia akan tulis dekat sini 600. So balance. Okay. Okay, next. Ingat lagi rasanya soalan-soalan berbentuk akaun kan? Ini apa ni? Catatan yang betul dalam pulangan jualan. Okay, this one dia apply dekat buku catatan pertama. Kalau kita nak record dalam akaun pulangan jualan ke akaun belian ke, perasan tak? Cikgu korang ada ajar dulu kan? Bila kita buka journal ni, kita akan tulis dekat sini. Okay, kita nak tahu pulangan jualan ni debit ke kredit, kita tengok jualan. Jualan adalah hasil, so hasil berada di kredit. Bermaksud pulangan dia akan duduk opposite. Okay, so ini berada di debit. Okay, so cikgu pun bukalah akaun. Oh, pulangan jualan. Pulangan jualan tadi opposite daripada jualan kan? Sebab dia kontra. So plus dia berada di debit, minus dia berada di kredit. Okay, dekat sini ada orang salah juga. Dalam akaun pulangan jualan, perasan tak? Tarikh pulangan jualan tu 30. Bukan 15, bukan 20. Okay, so untuk yang B tu cikgu boleh pangkah. Untuk yang C ni pun cikgu boleh pangkah. Sebab apa? Sebab tarikh pulangan jualan tu adalah 30. Bukan 15, bukan 20. Okay, so dekat sini cikgu akan letak dekat belah debit. So cikgu tulis ada, yes good. Siapa yang tulis tu? So cikgu akan tulis 170. Okay, so 170 kita akan tulis dia dengan nama pelbagai akaun belum terima. Okay, boleh? So kita tak akan tulis nama tau. Kita akan tulis nama Farah, nama Lu, tak ada. Kita akan tulis pelbagai ABT. Okay? Okay, semua okay ke ni? Syok sendiri je nanti. Okay, boleh? Okay, dah 12.30 lah. Cepat sangat. Okay, boleh tak tu? Boleh? Okay. Okay, last. Okay, last. So, ini catatan macam mana kita nak record dekat dalam Leja. Okay, so cikgu buka 2 akaun dekat sini. No. Okay, so cikgu buka 2 akaun. So, yang pertama adalah alatan pejabat dan yang kedua adalah akaun modal. Ingat first fikir dulu dia kategori apa? Oh, alatan pejabat adalah aset. Kalau aset plus debit minus kredit. Okay, kalau modal kategori apa? Equity pemilik. Kalau equity pemilik plus kredit minus debit. Okay, ni basic. Kemudian kita follow je apa dalam jurnal am tu. Dia bagi tahu pemilik baru masuk komputer untuk kegunaan perniagaan. Okay, so alatan pejabat akan bertambah. Okay, cikgu pun letaklah dekat debit. 2,300. Okay, nak tulis apa? Pasangan dia. Okay, so pasangan dia adalah modal. So bila kita buka akaun modal pula nak tulis apa? Pasangan dia. So pasangan dia adalah alatan pejabat 2,300. Kenapa dalam alatan pejabat kita tak boleh tulis alatan pejabat? Kenapa dalam alatan pejabat kita tak tulis alatan pejabat? Okay, korang bayangkan macam ni je lah. Kalau kita buka buku hutang, orang berhutang dengan kita, nama Siti, Ali, Abu. Dia orang berhutang dengan kita, tapi dalam buku kita tulis nama kita sendiri. So kita boleh tahu tak siapa yang hutang dengan kita? Tak boleh kan? So dekat sini pentingnya kalau kita nak tulis apa-apa, make sure akaun orang lain, bukan nama kita sendiri. So samalah macam ni. Okay? Faham tak? Jelas tak? Alhamdulillah. Okay? So itu saja sharing cikgu hari ni. Thank you ya yang join quiz hari ni. Okay? So itu saja. Jumpa next class. Okay? Mana cikgu? Okay, thank you guys. Seperti biasa, saya jemput anda untuk share apa yang anda dapat hari ini. Boleh share di ruangan chat. So guys, kalau sekolah rendah saya kata tulis lebih 7 ke 10 patah perkataan. Kalau ni yang dah dewasa ni, janganlah tulis patah-patah je.
Silakan buat proper words, ayat yang okey. Cikgu Hakim, saya nak live kejap boleh ke? Boleh. Saya jemput Cikgu Hakim untuk rangkumkan untuk topik kita hari ini. Okay. Okay, so 3, 2, untuk 1. okay. Okay, Assalamualaikum guys. Bersama dengan Cikgu Hakim. So silakan Cikgu Hakim, hari ini kita belajar apa ya? Okay, hari ni kita belajar, kita merangkum semua sebenarnya. Topik 2, topik 3 dengan topik 5. Topik persamaan akaun, okay, debit kredit. Lepas tu kita belajar pasal leja. Sebenarnya leja ni adalah basic, dia datang daripada buku daripada persamaan akaun. Okay, so kalau perasan apa yang ada dalam persamaan akaun, kita transfer dalam jurnal am, kemudian kita transfer dalam leja. Itulah dia punya cycle dia sebenarnya. Kalau betul-betul nak faham akaun tu apa. Okay. So, hari ini sempat buat kuis lagi, buat game dengan pelajar-pelajar. Tapi tak sempat nak habis discuss. Mayan sempat je. So dekat dalam soalan apa yang soalan yang akan uji minda pelajar tu? Okay, untuk soalan yang berbentuk leja ni sebenarnya dia kalau kata nak the whole question tu tak ada. Tapi bila kita buat APUR, kita buat PKK, dia akan main banyak dengan topik 2 tau. Okay, so topik 2 ni dia macam kalau soalan tu tanya pasal pembetulan kesilapan ke, dia tanya pasal cara nak adjust apa pelarasan untuk insurans prabayar ke, insurans belum bayar ke. So dekat situ dia dah basic balik. Kalau basic tak berapa strong, yang kemudian tu mungkin akan banyak kesalahan. So banyak lagi lah markah, walaupun markah akaun ni setengah. Tapi setengah tu lah yang penting. Okay. Betul. So cikgu berpuas hati tak dengan performance student cikgu hari ini jawab kuis? Okay. Secara jujurnya, cikgu tengok dekat dalam board tadi tu, separuh daripada tu masih belum nampak lagi leja tu macam mana. Okay, tapi cikgu dah explain tadi kan, kita kena basic, kita kena balik-balik dengan kita punya asas topik 2. So nanti insyaAllah next class cikgu akan ajar macam mana betul-betul rupa leja tu. Okay, kalau hari ni cikgu nak test je, cikgu nak tengok je korang punya kefahaman tu macam mana. Tapi nampaknya macam ramai lagi yang belum jelas rupa leja tu. Okay, so nanti next class insyaAllah cikgu akan masuk cara nak record tu betul-betul based on topik 2. Okay. Wow, kira next class ni dah ready lah nak ajar apa? Mesti. Alright, thank you. Dah hari-hari request dah. Okay. Alright, guys yang dah share komen, thank you very much. Yang belum, silakan untuk kongsi. So sekali lagi, thank you very much pada Cikgu Hakim for your sharing, for your time, your commitment. Siapa lagi ya? Belum share? Zulmi dah. Okey, pelajar ada 20 tadi, yang share seorang je. Amalin tengah share ke? Dayang, Ika Putri, Hanis, Nail, Jeva, Najihah, Sakinah, Nurina, Soma, Syiham. So basically kadang ada benda baru, ada benda wow, ada benda yang sebenarnya korang tak nampak, oh kali ni nampak. Kadang pada korang better belajar akaun ni buat quizzes je lah cikgu sepanjang masa. Saya lagi cepat faham. Mungkin perlu gunakan slide ataupun nota yang lebih informatif. Itu yang menjadikan korang macam, belajar macam ni cikgu okey sikit. Okey, Malim dah share, thank you. Sakinah dah share, thank you. Nael, okay, good. So yang belum share boleh share. Thank you Zul. Oh, dia buat story kat IG tau. Okey, wow. Boleh tag Cikgu Hakim dengan kami, CMN Academy? Boleh. Tahu tak IG Cikgu Hakim? Boleh tag Cikgu Hakim account dengan CMN Academy. Kalau Cikgu Hakim typekan pun boleh. Okey, boleh. Sekejap Okay, so ni ID Cikgu dengan CMN Academy. Okay? Saya risau Zul ni. Lebih-lebih. Aduh.
Okay. Itulah, kita faham, kita faham. Okay guys, kita jumpa lagi next class. All the best semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam. Thank you semua. Okay, thank you Zul. Thank you Nael. Thank you Sakina. Thank you Soma. Bye. Thank you Jeba. Dayang okay ke so far? Nurina okay? Bye.